Ya, kita telah berkongsikan sebuah video selama 15 minit berkenaan tentang Risalah An-Nur ini, dan ingin saya tunjukkan kepada rakan-rakan semua tentang kitab Risalah An-Nur ini telah ditulis dengan banyak jilid oleh Badiuzzzaman Sanusi. Ya, mungkin saya boleh sharekan sedikit. Ini adalah kitabnya, iaitu yang pertama adalah modul yang pertama Badiuzzzaman Sanusi, yang ini dalam bahasa Inggeris. Okey, dan yang kedua adalah tentang kita seterusnya yang ditulis oleh version yang seterusnya adalah The Words, yang kitab ini. Dan yang ketiga, saya ada boleh dikatakan semua koleksi lah. Yang kedua ada dalam kereta saya tak sempat nak ambil tadi. Dan ini adalah The Flash, koleksi yang seterusnya yang ditulis oleh Sanusi sepanjang tempoh perjuangan beliau lah dalam tempoh bagi zaman yang dikatakan sebagai Sanusi lama dan Sanusi baru. Dan yang seterusnya ada kitab yang The Race Collection, dan seterusnya ada juga kitab yang lain, yang risalah yang seterusnya ditulis oleh beliau, Sign of Miraculousness. Okey, yang ini dalam bahasa Inggeris juga. Dan juga yang seterusnya berkenaan tentang The Staff of Moses. Okay, kebanyakan daripada kitab-kitab Risalah An-Nur ini boleh dikatakan hampir keseluruhannya adalah merupakan ulasan ataupun penjelasan tambahan terhadap kalimah-kalimah ataupun ayat-ayat di dalam Al-Quran. Jadi secara ringkasnya begitulah. Dan untuk makluman tuan-tuan dan juga para peserta kita pada hari ini, kitab Risalah An-Nur ini telah tersebar luas seluruh dunia Islam lah, seluruh dunia kita kebanyakan, dan boleh dikatakan setiap daripada para pelajar yang ada di setiap di pelbagai lokasi di seluruh dunia berusaha untuk menterjemahkan Risalah An-Nur ini dalam pelbagai bahasa di setiap negara-negara yang mereka hadir. Jadi untuk menyebarluaskan dakwah berkenaan tentang kalimah-kalimah ataupun huraian-huraian ataupun kalimah Allah daripada sudut pandang dan juga huraian yang datang daripada Badiuzzzaman Sanusi, yang mana kalimah-kalimah yang disampaikan oleh beliau sangatlah mendalam dan mempunyai filosofi, kita katakan dia sebagai falsafah ketuhanan yang sangat tinggi untuk kita lebih mudah untuk mendekatkan diri kita pada Allah melalui apa yang dihuraikan ataupun melalui analogi-analogi yang disampaikan oleh beliau di dalam kalimah-kalimah Risalah An-Nur ini. So saya nak sharekan juga telah ada pun risalah beberapa himpunan risalah yang diambil daripada jilid-jilid yang banyak tadi itu telah diterjemahkan dalam bahasa Melayu. So antaranya adalah risalah untuk warga tua sebagai penawar, penenang dan penghibur jiwa, yang ini. Kemudian ada juga risalah Ramadan, Iktisad dan Syukur, yang ini adalah yang kedua. Kemudian ada juga beberapa kalimah ringkas. Yang inilah yang kita akan bicarakan pada hari ini, insya-Allah dalam program kita sepanjang saya jangkakan dalam 7-8 minggu ya Tuan Khairul. Kita akan bincangkan tentang kitab ini. InsyaAllah kita akan tamatkan perbincangannya melalui 2 panel kita, dan seterusnya kita juga ada tentang mukjizat Al-Quran yang telah diterjemah dalam bahasa Melayu, dan seterusnya kumpulan mukjizat Nabi Muhammad SAW juga daripada himpunan karyanya, dan yang lain saya punyai dalam bahasa Inggeris lah, A Guide for Youth. Okay, jadi setiap daripada buku-buku ni semua sangat menarik dan ada dijual juga di Malaysia. Kalau tuan-tuan dan puan-puan berminat untuk nak dapatkan dia, nanti boleh hubungi pihak Tuan Khairul Anwar ataupun daripada pihak daripada Malaysian MITC kita lah ya Tuan Khairul ya, iaitu insya-Allah nanti kita. Okay, alright, okay. So saya ingin juga sampaikan beberapa perkara sebelum kita bermula. Kalimah ringkas yang kita akan lalui di dalam proses pembelajaran kita ini ialah ia akan dibaca oleh beberapa orang pelajar-pelajar kita yang mana telah dibahagikan. Yang pertama sekali akan dibacakan oleh Cikgu Muhammad Syuairi, dan kedua akan dibacakan oleh Cik Zahara. Kan Cik Zahara kan? Betul kan Cik Zahara? Cik Zahara tersenyum riang tu nampaknya. Betul. Okay, alright. Nanti setelah Cik Zahara, setelah tu siapa Cik Zahara? Cuba baca sikit Cik Zahara, siapa senarannya? Cik Zahara tolong bagi tahu kat saya. Sekejap ya.
Selepas saya insya-Allah akan dibaca oleh muka surat 21 hingga 23 akan dibaca oleh Cik Takiah dan muka Okay. surat 23 sehingga 25 akan dibaca oleh Cik Rozita, insya-Allah. Okay, alright. Okay, jadi kita akan jalankan kalimah-kalimah ringkas ini, kita akan baca dan insya-Allah kita cuba habiskan sampai dua kalimah yang ringkas, 2 poin yang ringkas dan akan dibacakan oleh mereka ini dan saya mengalu-alukan sangat, kami mengalu-alukan jika ada soalan yang ingin ditanya oleh para penonton, para peserta, para pendengar, kita alu-alukan untuk type di ruangan chat ataupun nanti setelah habis kalimah yang pertama saya akan buka untuk ruang soalan. Jadi kita akan bacakan kalimah ringkas ini bagi setiap poin dia dan setelah setiap poin itu dibaca ianya akan diulas oleh Ustaz Anwar dan juga oleh Prof Adam sendiri dan setelah daripada itu kita akan sambung dengan bacaan muka surat yang seterusnya. Sehinggalah habis kalimah yang pertama kita alukan para peserta untuk menanya soalan. Jika ada yang tak faham ataupun jika ada yang memberi ulasan tambahan juga kita alu-alukan juga. Okey? Alright, dan bismillahirrahmanirrahim. Boleh kita mula ya, Tuan Hairul, Prof Adam, Ustaz Anwar? Silakan. Alright, okay. Silakan dengan bacaan. Kita mulakan dengan kalimah-kalimah ringkas yang pertama, yang mana yang ini adalah pengenalannya sedikit ya. Kitab ini telah diterjemahkan oleh Persatuan Kebudayaan Malaysia Turki, Cultural Malaysia Turki Culture Association kita dan antara penterjemah dia yang hadir bersama dengan kita hari inilah Ustaz Anwar Fakri bin Umar dan juga antaranya juga Profesor Dr. Adam Kilichman, Tuan Hairul Anwar bin Muhammad Nayan dan juga saya serta Tuan Azizan bin Talib dan juga Tuan Husaini bin Amran. Alright, jom kita mula. Okey, kita mulakan dengan bacaan yang pertama di halaman yang sini ya. Halaman yang surat yang ini, prakata. Okey. Kita boleh mulakan dulu dengan Cikgu Syahiri. Silakan Cikgu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Okey, boleh dengar? Boleh. Okey. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Kita bersyukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala kerana dengan taufik dan inayatnya penterjemahan dan penyuntingan kalimah-kalimah ringkas telah selesai dihasilkan. Saya merakamkan penghargaan kepada semua yang terlibat termasuk penterjemah dan penyunting yang telah dengan sukarelanya mengorbankan masa dan tenaga mereka. Badiuzaman Said Nursi 1877 hingga 1960 adalah seorang ulama ahli sunnah wal jamaah yang melalui kehidupan pada zaman akhir pemerintahan Khalifah Uthmaniyah dan pada awal pemerintahan sekular Kerajaan Republik Turki. Ulama yang tersohor ini berusaha membangunkan kembali masyarakat Islam Turki yang ketika itu telah tenggelam dalam lembah kemunduran duniawi dan ukhrawi. Beliau mengambil pendekatan ajaran tasawuf melalui tulisan-tulisan Khazanah Risalah An-Nur yang mempunyai pendekatan yang menyinari akal dan mengukuhkan jiwa serta ruh pembaca. Buku ini mengandungi beberapa bahagian daripada bab-bab kecil yang terdapat di dalam beberapa kitab Risalah An-Nur yang disusun semula oleh Ustaz Badiuzaman Said Nursi untuk dijadikan satu buku kecil yang menyatukan soal-soal pengukuhan keimanan dan hal-hal yang berkaitan dengan kesepaduannya melalui ibadah dan amal. Saya merasakan bab-bab dalam buku ini mempunyai hubungan yang rapat sekali dan patut dihayati bersama sebagai satu fahaman yang menyeluruh dalam membantu umat Islam di Malaysia khususnya menghadapi berbagai cabaran zaman moden. Semoga segala usaha murni seperti ini dapat diteruskan dan dimanfaatkan oleh masyarakat dengan mendapat keredaan Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani. Wa bihi nasta'in. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Dan kepadanya sahajalah kami memohon pertolongan. Segala pujian bagi Allah Subhanahu wa taala
Tuhan sekalian alam, dan selawat dan salam ke atas penghulu kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga dan semua sahabat baginda. Wahai saudara, anda mahukan beberapa nasihat daripada saya. Oleh kerana anda ialah seorang tentera, maka dengarlah tamsil yang terdapat dalam 8 cerita pendek berikutnya bersama jiwa saya dalam bentuk ketenteraan. Hal ini adalah kerana saya menganggap jiwa saya sendiri memerlukan lebih banyak nasihat berbanding sesiapa sahaja. Pada suatu ketika, saya telah mengingatkan jiwa saya dengan panjang lebar tentang 8 kalimah yang diilhamkan daripada 8 ayat Al-Quran yang telah saya dapat manfaatnya ini. Sekarang, saya akan menasihatkan jiwa saya dengan kalimah-kalimah yang sama, tetapi secara ringkas dan dalam bahasa orang biasa. Sesiapa yang berhasrat, dengarlah bersama saya. Kalimah pertama, Bismillah, dengan nama Allah, adalah induk bagi segala kebaikan dan permulaan bagi setiap urusan. Kita juga akan bermula dengannya. Wahai diri, ketahuilah, sesungguhnya kalimah yang indah dan berkat ini, di samping menjadi syiar Islam, ia juga merupakan zikir seluruh makhluk yang ada mengikut bahasanya sendiri. Sesungguhnya Bismillah mempunyai kekuatan agung yang tidak pernah luput dan keberkatan yang tidak pernah berakhir. Jika engkau mahu mengetahui sejauh mana kekuatannya, maka dengarlah wahai diri akan tamsil dalam hikayat yang ringkas ini seperti berikut. Sesungguhnya seorang badui yang berkelana di padang pasir tentu akan berlindung dengan seorang ketua kabilah. Bernaung di bawah naungannya agar terselamat daripada segala kejahatan musuh dan terlaksana segala tugas serta memperoleh segala keperluannya. Sekiranya tidak, maka dia akan kekal keseorangan, terpinga-pinga dan tercengang-cengang di hadapan musuh yang terlalu ramai dan keperluannya yang tidak terbatas. Begini, kebetulan 2 orang lelaki keluar berkelana dan memasuki padang pasir. Salah seorang daripadanya bersifat tawaduk dan seorang lagi pula terpedaya dengan dirinya sendiri. Maka yang tawaduk itu memilih untuk bernaung di bawah seorang ketua kabilah, manakala yang terpedaya tadi menolak daripada menerima sebarang naungan. Orang yang bernaung tadi meneruskan perjalanannya dengan selamat. Apabila dia berjumpa dengan perompak, dia akan berkata, "Aku berkelana di bawah naungan ketua itu." Lalu si perompak tadi meninggalkannya dan tidak mengganggunya. Jika dia memasuki sebuah kemah, dia menerima penghormatan dan penghargaan disebabkan kemuliaan nama ketua kabilah tersebut. Orang yang terpedaya pula dalam perjalanannya, dia bertembung dengan pelbagai musibah dan kecelakaan yang tidak mampu diungkapkan. Dia sentiasa berada dalam keadaan cemas, takut dan terpinga-pinga, lalu dia mengutuk dan mengeji dirinya sendiri. Wahai diri yang terpedaya, engkaulah si badui yang berkelana itu. Dunia yang luas inilah padang pasirnya. Kedaifan dan kefakiranmu tidak terbatas sebagaimana musuh dan keperluanmu juga tidak berkesudahan. Sekiranya demikian, bernaunglah engkau dengan nama Sultan yang abadi dan Hakim yang azali sebenar di padang pasir tersebut, agar engkau terselamat daripada kelihatan terpinga-pinga di hadapan alam ini dan daripada kejinya perasaan takut apabila berhadapan dengan musibah. Ya, sesungguhnya kalimah suci ini umpama khazanah besar yang tidak akan pernah berkurangan isinya. Kerana dengan kalimah inilah kedaifan dan kefakiranmu akan bergantung kepada rahmat yang maha luas dan kuasa yang amat hebat. Sehinggakan akhirnya kedaifan dan kefakiranmu itu akan menjadi syafaat di sisi Tuhan yang maha berkuasa lagi maha penyayang. Okey, baik. Okey, kita berhenti dulu di sini ya, Cikgu. Terima kasih banyak-banyak Cikgu untuk bacaannya. Okey, kita dapatkan ulasannya daripada Ustaz Anwar. Silakan Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jelas ke suara? Mungkin perlu kuat sikit Ustaz, macam tak berapa jelas sangat Ustaz.
Sekejap ya. Okey, cuba. Yang kelut. Macam mana? Okey, cubaan boleh dengar ke? Jelas? Hello? Okey, dengar jelas Ustaz. Okey. Ibu aku Okey. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Pertama-tamanya kita memanjatkan kesyukuran kehadrat Allah Subhanahu wa taala kerana kita dapat berkumpul di dalam program kita pada petang ini. Terima kasih kepada pengacara majlis Dr. Nurul Wahidah, Prof Adam, Brother Khairul Anwar dan juga lain-lain. Pertamanya berkenaan dengan kalimah pertama yang dibacakan tadi, sebagaimana yang dinyatakan oleh pengacara tadi, bahawa kalimah pertama ini ataupun buku kecil yang akan kita bicarakan sepanjang kursus kita ini selama beberapa minggu ini adalah merupakan sebahagian daripada tulisan agung yang ditulis oleh Syekh Badi'uz Zaman Sa'id An-Nursi. Sebagaimana yang ditunjukkan oleh pengacara tadi, oleh Dr. Nurul Wahidah tadi, beliau telah mengarang berjilid-jilid buku, kitab ataupun dinamakannya sebagai Rasailun Nur, yang cuba menggambarkan dan juga mentafsirkan ayat-ayat Al-Quran di dalam bahasa yang mudah dan membuat perbandingan-perbandingan untuk memudahkan kefahaman kita. Dan dari buku yang kecil ini, kalimah-kalimah ringkas ini adalah sedutan daripada karyanya daripada jilid Al-Kalimat ataupun The Words dalam bahasa Inggerisnya. Sebagaimana yang mungkin semua peserta sudah tahulah, sebagaimana dinyatakan tadi, bahawa ramai daripada kalangan peserta kita ini bukanlah kali pertama mereka berinteraksi dengan Rasailun Nur. Okey. Jadi dalam kalimah yang pertama ini kita dapati Syekh Badi'uz Zaman Sa'id An-Nursi cuba untuk memberikan kefahaman kepada kita tentang kebesaran dan keagungan perkataan ataupun frasa bismillah. Bismillah dengan nama Allah yang yang kita baca, perkataan tersebut setiap kali kita solat, dan menjadi kalau kitalah dalam mazhab Syafi'i sebahagian daripada ayat Al-Fatihah, yang mana kita wajib membacanya, dan dalam mazhab Syafi'i juga kita diminta untuk membacanya secara jahar ataupun secara kuat di dalam solat-solat yang kita baca secara jahar ataupun secara kuat ataupun secara nyaring. Jadi perkataan ataupun frasa bismillah dengan nama Allah merupakan satu frasa yang agung, yang hebat, yang jika kita perhatikan frasa tersebut, bukan kita sahaja yang mengucapkannya, bukan kita mengucapkannya secara bersendirian, tetapi perkataan yang sama juga telah diucapkan oleh makhluk-makhluk, segala makhluk Allah yang lain, mengucapkannya dengan bilisanil hal. Dia kata bilisanil hal. Okey. Sebelum kita masuk kepada kalimah pertama ini, Syekh Badi'uz Zaman Sa'id An-Nursi cuba membuat perbandingan ataupun cerita, sebab tu dia kata cerita,
hikayat yang ringkas, hikayat yang ringkas dalam bentuk tamthil, dalam bentuk perbandingan. Kerana kita biasanya akan lebih memahami sesuatu perkara yang berbentuk abstrak ataupun perkara-perkara yang berbentuk konsep ini apabila dibuatkan perbandingan. Okey, jadi dan antara perkara juga yang menunjukkan dan biasanya tulisan-tulisan yang dilakukan oleh orang lain biasanya dia akan menunjukkan tulisan itu jika sekiranya tulisan itu berbentuk nasihat, berbentuk penjelasan, berbentuk huraian, berbentuk penerangan, biasanya kita menunjukkan perkataan tersebut kepada orang lain. Tetapi apa yang berlaku di dalam tulisan ini yang dilakukan oleh Syekh Badi'uz Zaman Sa'id Al-Nursi, dia mengatakan bahawa dia menunjukkan apa-apa sahaja yang dituliskannya di sini kepada dirinya sendiri. Kerana dirinya itulah yang lebih memerlukan kepada nasihat-nasihat dan pandangan tersebut. Okey, jadi saya rasa itu menunjukkan salah satu perkara yang menunjukkan tahap keikhlasan beliau lah di dalam melakukan penulisan. Bukan sebagaimana kita tidak menuduh tapi yang berlaku kepada setengah orang yang hanya menunjukkan percakapan ataupun nasihatnya kepada orang lain. Okey, dan dalam masa yang sama oleh kerana pada pandangan beliau nasihat-nasihat dan keterangan dan kefahaman yang beliau dapati itu memberikan manfaat kepada dirinya, memberikan manfaat kepada keimanannya, memberikan manfaat kepada kehidupannya, maka dia terpanggillah untuk mengajak orang lain untuk bersama-sama dengan beliau untuk mengikuti apa sahaja penjelasan, apa sahaja kebaikan yang boleh didapati daripada apa yang dia simpulkan dan dia fikirkan. Kemudian beliau menjelaskan tentang bagaimana dalam dia menceritakan, dia mulalah membuat cerita perbandingan tentang seorang badui yang berkelana di padang pasir, yang nanti dia akan teranglah apa maksud padang pasir, apa maksud badui itu, apa maksud ketua kabilah itu, dia akan terangkan satu persatu nanti. Cuma di sini dia ingin menjelaskan, dia membuat perbandingan. Dia mengatakan, kita bayangkan jika ada seorang badui yang berkelana di padang pasir, dia membuat perbandingan berdasarkan padang pasir. Mungkin tempat kita tak ada padang pasir, tak nampak sangat. Mungkin kita boleh kata hutan. Kita ni berjalan ataupun meneroka masuk dalam hutan. Begitu juga, jadi apabila kita masuk dalam hutan tu, kita tak tahu apa yang mungkin kita akan hadapi dalam hutan tersebut. Mungkin musuh, mungkin binatang-binatang buas dan sebagainya. Tapi keadaan yang sama juga mungkin boleh berlaku di padang pasir. Di padang pasir yang luas, yang tidak ada orang lain yang bersama-sama dengan kita, maka sudah pastilah tahap keseorangan itu adalah mungkin sama dengan apabila seseorang itu memasuki kawasan hutan lah. Okey. Jadi dia mengatakan apabila seorang badui masuk berjalan ataupun bermusafir melakukan perjalanan di padang pasir ini, untuk menjadikan dia seorang yang mendapat keselamatan, mendapat perlindungan, maka dia akan berjalan berdasarkan kepada perlindungan daripada seseorang ketua kabilah. Dalam masyarakat Arab, ketua kabilah ni mempunyai peranan yang besar lah. Kalau kita kadang-kadang kalau kita sebut sahaja nama ketua, nama seorang ketua kabilah, maka apabila ketua kabilah tersebut sebagai seorang yang berpengaruh, sebagai seorang yang berkuasa dan sebagainya, maka tidak akan ada orang yang berani mengganggu kita. Jadi itulah apa yang berlaku. Jadi apabila dia berjalan di padang pasir tersebut di bawah perlindungan dengan nama seorang ketua kabilah, maka dia terselamatlah daripada gangguan pihak musuh, ada
perompak ke dan sebagainya, ataupun dia ingin melaksanakan sesuatu tugasan pun dia dengan mudah, kalau dia berjumpa dengan seseorang, dengan mudah dia boleh mendapatkan pertolongan dan sebagainya. Tetapi sekiranya dia berjalan dalam keadaan sebaliknya, iaitu tanpa perlindungan daripada ketua kabilah tersebut, dia akan kekal berada dalam keseorangan. Walhal orang yang pertama tadi, walaupun dia juga mungkin berjalan berseorangan, tetapi dia sentiasa merasai ditemani ataupun dilindungi dengan sebab ada satu kuasa lah kita kata yang boleh melindunginya daripada sebarang mara bahaya. Jadi Syekh Badi'uz Zaman Syekh An-Nursi membuat perbandingan. Ada dua keadaan lah, seorang yang berjalan di padang pasir berdasarkan perlindungan daripada seorang ketua kabilah, sementara seorang lagi sebaliknya. Sebab apa sebaliknya? Sebab apa dia tidak mahu, yang kedua ni tidak mahu mendapat perlindungan daripada ketua kabilah, adalah disebabkan kerana keadaan dirinya ataupun sifatnya yang terpedaya ataupun yang sombong, yang enggan menerima sebarang naungan. Jadi apabila keadaan itu berlaku, menyebabkan dia berada dalam keadaan sebaliknya daripada apa yang dialami oleh orang yang pertama. Okey. Seterusnya Syekh Badi'uz Zaman apabila sampai kepada episod tersebut, dia pun mengalihkan ataupun menuding jarinya kepada dirinya sendiri. Wahai diriku yang terpedaya. Boleh diterang siapa dia si Badui tadi. Engkaulah si Badui yang berkelana itu. Kemudian padang pasir yang luas itu ialah dunia ini. Dunia yang luas inilah padang pasirnya. Kemudian kedaifan dan kefakiranmu tidak terbatas. Sebagaimana musuh dan keperluanmu juga tidak berkesudahan. Manusia ini di dalam mengharungi kehidupan di dunia ini samalah seperti si Badui yang mengharungi padang pasir yang seluas mata memandang. Yang mungkin musuh boleh datang pada bila-bila masa saja daripada mana-mana sudut. Maka begitulah juga kita di dunia ini. Kita mungkin dihadapi ataupun dirintangi dengan pelbagai jenis musibah, ujian, bahkan mungkin musuh-musuh sendiri yang akan menyebabkan kita terganggu di dalam perjalanan ini. Jadi jika sekiranya kita tidak bernaung, jadi bernaung di sini ialah dengan nama Sultan yang abadi dan Hakim yang azali yang sebenar. Kalau di padang pasir itu ialah ketua, seseorang ketua kabilah. Tetapi kalau kita di dunia ini ialah Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kalimah suci Bismillah itu adalah seumpama kalimah seumpama khazanah besar yang tidak akan pernah berkurangan isinya. Kerana apabila kita menyebut Bismillah dengan nama Allah di dalam melakukan segala perkara yang kita lakukan di atas dunia ini, maka sebenarnya Bismillah itu mengandungi khazanah yang boleh kita memperolehi segala manfaat daripadanya, dapat menenangkan hati kita walaupun mungkin kita sudah melaksanakan yang terbaik, tetapi ditetapkan ataupun ditentukan oleh qada dan qadar Allah, maka kita merasa selesa dan kita merasa tenang dan redha menerima apa saja yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, baik. Terima kasih banyak Ustaz di atas huraiannya yang sangat jelas saya fikir, dan insya-Allah mudah-mudahan juga memberi penerangan dan penjelasan yang mantaplah kepada semua yang mendengar juga dalam masa yang sama. Okey, jelas juga Ustaz, kalau mungkin saya boleh tambah sikit kat sini juga, jelas Allah melalui huraian yang disampaikan oleh Badi'uz Zaman Syekh An-Nursi ini, beliau cuba untuk memahamkan kita bahawa hidup ni sentiasa ada banyak masalah. Hidup kita akan sentiasa dipenuhi dengan pancaroba, akan sentiasa dipenuhi dengan ujian, sentiasa dipenuhi dengan rasa takut ketidakmampuan kita untuk memenuhi segala kehendak yang kita nak sebagai seorang hamba pada Allah. Jadi
di sinilah Allah meletakkan kepada kita kunci untuk kita hadapi hidup kita, untuk kita lalui hidup kita, perjalanan kita di atas dunia ini dengan perkara pertama antara yang paling Allah sentiasa ajar kepada kita, iaitu setiap perkara yang kita lakukan dalam hidup kita, mulakanlah dia dengan bismillah. Jadi di sini huraian tu walaupun dengan perkataan hanya sebutan bismillahirrahmanirrahim, tapi bismillah itu saja dah cukup besar kefahamannya yang dihuraikan dengan lebih panjang lagi insya-Allah oleh Syed Nursi di dalam teks Risalah An-Nur dan juga di dalam teks kalimah-kalimah ringkas ini. Okey, alright, kita sambung bacaan kita seterusnya oleh Cik Zahara. Ya, Zahra akan sambung sehingga kepada halaman yang telah ditetapkan pada Zahra. Silakan Cik Zahra. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Jelas ke suara saya? Okey, jelas. Saya dengar dengan Okey. jelas. Bismillahirrahmanirrahim. Sesungguhnya orang yang bergerak dengan kalimah suci ini adalah seperti seorang yang telah berdaftar dalam ketenteraan, berurusan atas nama negara dan tidak gentar kepada sesiapa pun. Dia memberi arahan atas nama undang-undang dan negara. Maka terlaksanalah segala urusannya dan tetaplah pendiriannya dalam menghadapi semua perkara. Kita telah menyebut pada permulaan tadi bahawa semua makhluk berzikir dengan bahasanya sendiri, iaitu dengan menyebut bismillah. Adakah seperti itu? Ya, sebagaimana engkau melihat seorang lelaki yang telah datang dan memerintahkan semua penduduk di dalam bandar ke satu tempat dan memaksa mereka melakukan pelbagai jenis urusan. Maka sesungguhnya engkau pasti bahawa lelaki itu bukan mewakili dirinya sendiri dan tidak pula memerintah orang ramai atas nama dan kekuatan dirinya sendiri. Tapi dia sebenarnya adalah seorang askar yang bertindak atas nama negara dan bersandar kepada kuasa seorang pemerintah. Seperti itu juga seluruh makhluk bergerak atas nama Allah yang Maha Berkuasa, sebagaimana benih-benih yang teramat kecil menjunjung di atas kepalanya pohonan yang besar dan bebanan yang berat seperti gunung. Hal ini bermakna setiap pohon mengucapkan bismillah dan memenuhkan dahan-dahannya dengan buah-buahan daripada khazanah rahmat ilahi. Dipersembahkan kepada kita. Setiap taman mengucapkan bismillah, lalu ia menjadi seumpama sebuah periuk daripada dapur kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala, dengan di dalamnya terdapat pelbagai jenis makanan yang lazat dimasak bersama-samanya. Setiap lembu, unta, biri-biri, kambing dan haiwan-haiwan ternakan yang diberkati mengucapkan bismillah, menjadikan mereka Zahra, Zahra mohon untuk unmute balik Zahra. Oh maaf, daripada mana saya tak perasan tadi tu. Zahra baca semula setiap akar tumbuhan tu Zahra. Setiap akar tumbuhan. Pokok-pokok dan rumput rampai yang lembut. Okey. Setiap akar tumbuhan, pokok-pokok dan rumput rampai yang lembut seperti sutera mengucapkan bismillah, lalu memecahkan batu-batu yang keras dan menembusi tanah dengan mengucapkan atas nama Allah dan atas nama Ar-Rahman, setiap benda tunduk kepadanya. Okey, baik, sampai situ saja ya Zahra. Alright, okey, terima kasih Cik Zahra. Ustaz, silakan Ustaz untuk ulasannya Ustaz. Okey, terima kasih kepada pengacara. Saya rasa tak ada banyak sangat ulasan di sini. Okey. Sebab saya rasa jelas lah. Jelas. Okey. Cuma dia banyak memberikan contoh-contoh lah. Di mana di situ dia buat persoalan kan, adakah seperti ini, maksudnya adakah semua makhluk yang dijadikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala ni berzikir dengan bahasanya yang tersendiri, betul ke macam tu? Ya. Jadi Syekh Badi'ul Zaman buat contohlah. Yang pertama, seorang lelaki yang telah datang dan memerintahkan semua penduduk di dalam bandar pergi ke satu tempat dan maksa mereka melakukan pelbagai jenis urusan. Jadi sudah pasti kita faham bahawa lelaki tersebut bukan bertindak atas kapasiti kekuasaan dirinya sendiri. Ya. Tetapi dia bertindak atas kapasiti kekuasaan yang ada pada
orang yang memerintahkannya, iaitu Allah Subhanahu Wa Taala, ataupun kalau dalam konteks tentera, ketua dia lah yang memerintahkan. Jadi oleh kerana itu bukan dia yang berkuasa sebenarnya, tapi ketuanya yang berkuasa, ataupun Allah Subhanahu Wa Taala itu yang berkuasa. Itu yang pertama, contoh yang pertama. Kemudian makhluk yang lain, begitu juga makhluk yang lain yang bergerak atas nama Allah, bukan bergerak atas namanya sendiri. Dia buat contoh benih-benih yang teramat kecil, menjunjung di atas kepalanya pohonan yang besar dan bebanan yang berat seperti gunung. Jadi biji benih ni, segala pokok-pokok ni berasal daripada biji benih yang kecil saja, yang amat halus, yang amat kecil. Tetapi dia melahirkan pokok-pokok yang besar, yang amat besar, yang pada kalau kita fikir secara logiknya tidak akan mampu benih yang kecil itu boleh menanggung bebanan pokok-pokok yang besar. Tetapi dengan bismillah, dengan nama Allah, dia berupaya untuk melaksanakannya. Begitu juga pohon, apa lagi, taman yang disebut di situ. Begitu juga binatang-binatang, lembu, unta, biri-biri, kambing dan haiwan-haiwan ternakan yang semuanya mengucapkan bismillah. Mereka berjaya melaksanakan tugasan, menyediakan apa-apa saja keperluan manusia. Yang jika sekiranya kita fikir logik akal kita sendiri, kalau semata-mata dengan kekuatan ataupun kekuasaan yang ada pada mereka, mereka tidak akan mampu melaksanakannya. Tetapi oleh kerana mereka itu bertindak atas nama Allah, maka perkara itu dapat dilakukan dengan sebaik-baiknya. Wallahu a'lam. Dengan nama Allah tu Ustaz ya, bismillah, dengan nama Allah, maka Allah memberikan kepada setiap daripada makhluk yang Allah ciptakan berkemampuan untuk melaksanakan setiap amanah yang Allah berikan kepada mereka sesuai dengan tanggungjawab mereka masing-masing. Begitu kan Ustaz? Ya, betul. Okey, alhamdulillah. Okey, seterusnya kita sambung bacaan kita dengan part okey, dengan Ustaz Syakur. Ustaz Syakur ya, muka surat 18. Silakan. Silakan Syakur. Dengar? Dengar. Okey, silakan. Silakan Ustaz. Ya, menjalarnya dahan-dahan di udara dengan menggendong buah-buahan dan menjalarnya akar-akar dalam batu yang keras dan tanah dengan menyimpan makanan dalam kegelapan. Juga dedaunan hijau yang halus menanggung kepanasan yang amat sangat dengan menyimpan air sehingga beberapa bulan dan dikekalkan dalam keadaan segar. Sesungguhnya hal tersebut merupakan satu tamparan hebat terhadap golongan materialistik dan menusuk jari ke dalam mata mereka yang buta dan berkata, sesungguhnya bahan-bahan yang kamu banggakan disebabkan kekerasan dan kepanasannya juga tidak mampu memberi kesan dengan sendiri. Bahkan kedua-duanya itu dapat menjalankan tugasnya atas arahan pemerintah yang satu, yang menjadikan akar-akar yang lembut dan halus itu seolah-olah tongkat Nabi Musa alaihissalam yang dapat memecahkan batu dan tunduk kepada perintah. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Faqul nadrib bi'asakal hajar. Lalu kami berfirman, pukullah batu itu dengan tongkatmu. Daripada surah Al-Baqarah ayat 60, yang menjadi dedaunan yang sangat lembut dan segar seolah-olah anggota badan Nabi Ibrahim alaihissalam yang ketika menghadapi kepanasan membaca ya naruku ni bardau wa salama. Wahai api, jadikanlah diri kamu sejuk dan selamat ke atas Ibrahim. Surah Al-Anbiya ayat 69. Selagi setiap kewujudan di alam ini mengungkapkan bismillah secara maknawi dan mengundang nikmat-nikmat Allah dengan bismillah lalu dipersembahkannya kepada kita, maka wajarlah kita juga mengucapkan bismillah apabila kita memberikan sesuatu atas nama Allah dan mengambil sesuatu atas nama Allah. Oleh itu, kita sepatutnya menolak pertolongan daripada golongan yang lalai yang tidak memberikan sesuatu atas nama Allah. Persoalan, kita memberikan penghormatan kepada khadam yang membawa dulang hadiah. Apakah balasan yang diminta oleh pemilik hakiki, iaitu Allah Subhanahu Wa Taala daripada kita? Jawapannya, sesungguhnya pemberi nikmat yang hakiki itu meminta daripada kita 3 perkara sebagai bayaran
kepada nikmat-nikmatnya yang tidak ternilai itu. Pertama adalah zikir, kedua syukur, dan ketiga fikir. Okey. Maka mengucap Okey, silakan. Habiskan yang 4 untuk Ustaz punya. Maka mengucapkan bismillah pada permulaan adalah zikir. Alhamdulillah pada akhirnya adalah syukur. Manakala memerhati dan berfikir di antara kedua-dua ini daripada nikmat-nikmatnya dan seni-seninya yang indah dan bernilai adalah mukjizat daripada Yang Maha Esa lagi As-Samad. Serta semuanya itu adalah hadiah daripada rahmatnya adalah fikir. Betapa bodohnya mencium kaki seorang khadam yang rendah martabatnya yang membawa hadiah yang bernilai daripada seorang penguasa kepada anda, tetapi anda tidak peduli untuk mengenali pemberi hadiahnya dengan memberi kasih sayang serta menghormati pembawa nikmat yang zahir itu dan melupakan pemberi nikmat yang hakiki adalah lebih dahsyat 1000 kali ganda kebodohannya. Wahai diri, jika anda tidak mahu menjadi seperti si bodoh tadi, maka berilah dengan nama Allah, ambillah dengan nama Allah, bermulalah dengan nama Allah dan bekerjalah dengan nama Allah. Wassalam. Okey, terima kasih. Masya Allah. Saya tertarik dengan sebutan yang akhir, perenggan yang terakhir tu ya, yang dikarang oleh Syed Nursi ni. Wahai diri, jika anda tidak mahu menjadi seperti si bodoh tadi, maka berilah dengan nama Allah. Ambillah dengan nama Allah. Bermulalah dengan nama Allah dan bekerjalah dengan nama Allah. Jadi, berilah dengan nama Allah, ambillah sesuatu dengan nama Allah, mulalah dengan nama Allah, bekerjalah dengan nama Allah dengan kalimah Bismillah yang dihuraikan tadi. Okey, kita sambung Ustaz huraiannya seterusnya. Saya seronok nak mendengar tentang huraian yang ini, agak mendalam lagi dia punya falsafah dia ni Ustaz. Silakan Ustaz. Okey, seterusnya Syekh Badi'ul Zaman Syed Nursi dia selain daripada contoh-contoh yang dinyatakan tadi, dia juga tambahlah contoh menjalarnya dahan-dahan di udara dengan mengandung buah-buahan, semua tu berlaku dengan bismillah, menjalarnya akar-akar dalam batu yang keras dan tanah dengan menyimpan makanan dalam kegelapan. Ini mungkin kalau ada orang sains ni dia boleh terang dengan lebih baik lagi lah bagaimana perkara-perkara ni boleh berlaku. Mungkin ada tambahan nantilah daripada Prof Adam kan Ustaz kan, mungkin kita boleh dengar ulasan daripada Prof Adam berkenaan tentang hal ini ya Ustaz. Ya, daripada Prof Adam sendiri ataupun daripada peserta kita yang mungkin ada latar belakang sains kan. Mungkin boleh menerangkan dengan lebih lanjut bagaimana perkara ini berlaku. Dan perkara ini difahami dengan begitu baik sekali oleh Syekh Badi'ul Zaman Syed Nursi. Walaupun kita kata dia seorang ulama, seorang yang mempunyai ilmu yang mendalam dalam bidang agama, tetapi dia juga mempunyai pengetahuan yang mendalam di dalam perkara-perkara sains yang berkenaan dengan tanam-tanaman, buah-buahan, binatang dan sebagainya. Sehingga kan penjelasannya itu menjadi begitu real dan difahami dan tidak bercanggah dengan fakta sains itu sendiri. Ya, dia tidak bercanggah dengan fakta sains itu sendiri. Okey, jadi semua itu berlaku dengan bismillah. Jadi perkara ini dia kata kemudian disebut satu poin di situ merupakan satu tamparan hebat terhadap golongan materialistik. Satu mungkin bagi golongan yang hanya berpegang kepada kita kata natural ataupun tabi'i, yang menganggap semuanya ini berlaku secara semula jadi. Tetapi sebenarnya benda-benda itu tidak akan dapat bertindak ataupun memberikan kesannya secara sendiri, melainkan kerana ada kuasa yang lebih besar sebalik daripada itu. Sebagaimana yang telah dijelaskan tadilah, bagaimana benda-benda yang kelihatan lemah, kecil dan sebagainya berupaya melakukan satu tugasan yang besar. Sebagaimana contoh seterusnya selepas itu dia kata akar-akar yang lembut dan halus itu menjadi seolah-olah tongkat Nabi Musa yang dapat memecahkan batu dan tunduk kepada perintah faqul nadrib bi'asakal hajar. Jadi tongkat Nabi Musa alaihissalam itu tunduk kepada perintah yang Allah Subhanahu Wa Taala keluarkan kepada Nabi Musa. Ketika Nabi Musa
apabila kaum Bani Israel meminta supaya Allah Subhanahu Wa Taala memberikan air kepada mereka, dan Allah Subhanahu Wa Taala perintahkan kepada Nabi Musa supaya memukul dengan tongkatnya akan satu batu, lalu fajarat minhu 12 aina, lalu keluarlah ataupun terpancarlah daripada pukulan 12 air mata. Apa yang nak disebutkan di sini, kalau kita kira tongkat yang halus itu apabila dipukul pada batu, secara logik akalnya dia tidak akan menjadikan apa-apalah, tidak akan memberikan kesan apa-apa kepada batu tersebut. Tetapi apabila tongkat itu bertindak atas nama Allah, dengan nama Allah, sebab menyahut perintah daripada Allah Subhanahu Wa Taala, maka terlaksanalah apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada tongkat Nabi Musa tersebut. Yang mana dia kata kemudian dikaitkan pula dengan Nabi Ibrahim, yang mana pada ketika itu, yang sebagaimana kita tahulah cerita Nabi Ibrahim yang hendak dibakar oleh raja dia kerana menghina Tuhan mereka. Jadi api yang digunakan, yang hendak digunakan untuk membakar Nabi Ibrahim itu juga menyahut perintah Allah Subhanahu Wa Taala yang berfirman, ya narukuni bardan wa salama, wahai api, jadilah diri kamu sejuk dan selamat ke atas Nabi Ibrahim. Jadi apabila api itu bertindak di atas perintah, atas nama Allah, nama Allah Subhanahu Wa Taala, walaupun api itu asalnya membakar, memusnah dan memudaratkan, tetapi apabila dia bertindak atas nama Allah Subhanahu Wa Taala, mentaati, mengikut perintah Allah Subhanahu Wa Taala, maka dia memberikan keselamatan dan juga kesejahteraan kepada Nabi Allah Ibrahim. Jadi itulah bagaimana kesan bismillah apabila segala perkara ataupun segala makhluk Allah Subhanahu Wa Taala ini bertindak di atas nama Allah, bismillah. Kemudian dia bawa satu persoalan. Kadang-kadang kita kita terlupa kepada pemberi nikmat ataupun pemberi hadiah yang hakiki. Kita hanya melihat kepada orang perantaraan yang disampaikan, yang menyampaikan kepada kita hadiah ataupun nikmat daripada pemberi yang hakiki, iaitu Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam kita lupa perkara itu. Sedangkan pemberi nikmat yang hakiki adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Dan Allah Subhanahu Wa Taala menuntut daripada kita 3 perkara, disebut sebagai az-zikru, zikir, dan yang kedua asyukru, syukur, dan yang ketiga al-fikru, fikir. Walaupun dia susun zikir dulu, kemudian yang kedua syukur, dan yang ketiga fikir, tapi secara realitinya untuk kita sampai kepada syukur, kita kena fikir dululah. Kita kena berfikir terlebih dahulu. Fikir di sini ialah ta'ammul, kita perhati, kita kita telusuri kan Ustaz kan? Kita mungkin bahasa moden sikit, analisis dan sebagainya. Jadi selepas kita berzikir, kita fikir, kemudian kita sampai kepada syukur. Zikir ni kalau kita dalam konteks kalimah pertama yang kita baca ni ialah bismillah lah. Dan syukur itu alhamdulillah. Dan fikir itu ialah proses yang berlaku di antara zikir dan juga syukur, iaitu dengan kita melihat dan memerhatikan fakta-fakta yang telah dibentangkan tadi. Apabila makhluk-makhluk Allah ini bertindak atas nama Allah, menjadikan kita sepatutnya bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kesyukuran kita yang sebenar hanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala sepatutnya, bukan kepada perantara yang menyampaikan nikmat ataupun kebaikan-kebaikan itu kepada kita. Kerana kalau kita hanya berhenti kepada perantara saja, kita hanya memberikan penghormatan ataupun mengucapkan terima kasih kita hanya kepada pengantara saja, dengan kita meninggalkan pemberi nikmat yang hakiki, maka itu adalah satu perbuatan yang disebut di sini amat bodoh, 1000 kali ganda kebodohan.
Dan akhirnya sebagaimana yang disebutkan oleh Dr. Nurul Wahidah tadilah. Saya rasa itu saja, wallahu a'lam. Ya, bagaimana yang disebut dekat sini ya Ustaz ya, dia kata betapa bodohnya mencium kaki seorang khadam, membawa maksud yang saya faham bahawa apabila kita ni meraihkan perantara lebih daripada yang sebenarnya memberi, zat yang maha memberi iaitu Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi seperti umpamanya kita ni jadi orang yang diumpamakan sebagai bodohnya kerana kita mencium kaki seorang khadam, kerana kita hamba sesama hamba, kedua-dua kita mempunyai martabat yang sama iaitu khadam ataupun hamba kepada Allah itu sendiri. Begitu kan Ustaz kan? Ya, betul. Ya, okey. Alright, okey, terima kasih banyak Ustaz. Ustaz, kita nak mulakan dulu penerang ulasan ataupun kita nak sambung ulasan dahulu daripada Prof Adam berkenaan tentang huraian saintifik yang tadi Ustaz maklumkan tadi itu ataupun bagaimana tu Ustaz? Terserah. Okay, kalau mungkin Prof Adam, kalau Prof ada nak tambah apa-apa Prof? Saya ingat, terima kasih Dr. Lulu. Okey, sama Saya Prof. ingat jelas tapi saya nak cakap macam ni sahaja dekat sini. Macam mana kita fikir yang itu zikir dan fikir dan syukur biasanya kita sebut. Tengok kalau kita tanamkan satu biji benih durian, macam mana tanah itu kenali biji benih itu. Dan macam ada factory dalam tanah itu, dan ada pekerja-pekerja semua nak kerja, nak buat yang biji benih itu di pokok durian. Macam mana ini? Tak termasuk akal. Kalaulah kita tukar biji benih itu, jadi apple. Dia kenal juga. Semua pekerja sampai sana buat kerja, dan kali ini nak buat apple. Atau you tanamkan sayur-sayuran, dia kenal semua. Macam mana ini biasanya tak termasuk akal, tak ada langsung factory dalam tanah itu, tapi dia tahu apa nak buat. Ini biasanya melalui kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala. Dia menghayati Bismillah itu. Walaupun dia tak ada ilmu, tanah mana ada ilmu biasanya. Tapi bila dengan suruhan Allah Subhanahu Wa Taala, dia tahu apa nak buat. Ya. Sama juga katakan, di pokok-pokok itu minum sahaja air tak bersih. Ya. Dia tapi durian jadi durian. Walaupun dia makan yang sama atau minum yang sama. Okey. Ya. Apple pun sama, orange pun sama, yang lima yang sama. Tengok dia tahu biasanya apa nak buat. So dalam pokok itu adakah factory, dia tahu air ini kena jadi durian dulu? Atau jadi apple dulu. Kita tak tahu. Kita tak tahu. Betul. Dia pun tak tahu. Tapi dengan kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala, dia beract atau dia buat kerja sesuai dengan arahan itu. Yeah. Sama juga tengok ya yang kambing atau yang lain-lain haiwan dia makan rumput. Adakah satu factory sampai sekarang teknologi canggih sangat masuk rumput jadi susu? Ya. Mana ada? Masuk sebagai input rumput jadi daging. Kita nak fikir macam ni juga. Tuhan suruh kita afala yaqilun, afala yatafakkarun. Ini ayat-ayat Al-Quran. Kita kena menghayati juga macam ni berfikir. Macam mana Allah Subhanahu Wa Taala boleh buat yang semua ni ajaib biasanya. Okey. Betul Prof? Ya. Dan satu lagi tengok, kalau kita duduk di luar, beberapa jam sahaja, macam mana jadi kita? Di luar tanpa aircon. Panas Prof. Panas Panas dan jadi hitam Prof. Kenapa panas? Kerana kena matahari yang panas. Tapi daun-daun kalau lagi panas, lagi tak jadi hitam kan Prof? Lagi segar dia. Macam mana ini berlaku? Okey? Ya. Ini saja saya nak sampaikan.
untuk kita berfikir. Ya Prof, begitu. InsyaAllah. Terima InsyaAllah. kasih. Okey, terima kasih Prof untuk ulasan tambahannya. Sama-sama. Okey, baik. Jom kita sambung untuk kalimah yang kedua. Hari ini kita akan habiskan sampai kalimah yang kedua untuk makluman para peserta semua. InsyaAllah kita akan sambung kalimah yang seterusnya pada minggu hadapan. Okey, so kita sambung sekarang ni dengan bacaan daripada Cik Takia muka surat 21 sampai muka surat 23. Silakan Cik Takia. Boleh on kamera supaya para peserta kita boleh mendengar sambil mengenal jugalah Cik Takiahnya. Okey, silakan. Silakan Cik Takiah. Bismillahirrahmanirrahim. Dengar ke doktor? Okey, dengar. Jelas. Kalimah kedua. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Alladzina yu'minuna bil ghaib, iaitu orang-orang yang beriman kepada perkara-perkara yang ghaib. Surah Al-Baqarah ayat ketiga. Sekiranya anda ingin memahami betapa hebatnya kebahagiaan dan kenikmatan serta betapa besarnya kelazatan dan kerehatan yang terdapat dalam keimanan kepada Allah, dengarlah kisah pendek dalam bentuk tamsil ini. Pada suatu ketika, dua orang lelaki keluar berjalan-jalan untuk tujuan rekreasi dan perniagaan. Seorang daripadanya, iaitu lelaki yang pertama, mempunyai sifat yang mementingkan diri sendiri dan pesimis, mengambil jalan menuju ke satu arah, manakala seorang lagi yang soleh dan bernasib baik mengambil jalan pada arah yang lain. Lelaki yang pesimis itu melihat negeri yang didatanginya sebagai tempat yang teruk dan paling buruk kerana telah diwarnai oleh sikap pesimisnya. Pada arah mana sahajanya dilihatnya, terdapat manusia malang yang ditindas dan meratap dengan penuh penyesalan ke atas penindasan dan kekerasan oleh orang-orang yang zalim, serta daripada tindakan-tindakan mereka yang memusnahkan. Dia melihat suasana yang menyedihkan ini di semua tempat yang dilawatinya, sehingga seluruh negeri tersebut pada pandangannya menjadi sebuah tempat perkabungan yang besar. Dengan keadaan yang dilihatnya, dia tidak dapat mencari jalan lain untuk melupakan dan menghilangkan keadaan yang menyedihkan ini kecuali dengan memabukkan dirinya sendiri. Semua orang kelihatan baginya sebagai musuh dan orang asing. Dia nampak di sekelilingnya mayat-mayat yang dahsyat dalam keadaan menggerunkan dan anak-anak yatim yang menangis kehampaan. Hal ini telah menjadikan lubuk hati nuraninya amat terseksa. Lelaki yang seorang lagi ialah seorang yang soleh, taat, berfikiran waras dan berakhlak mulia dengan pandangan yang sangat baik pada negeri yang didatanginya itu. Lelaki yang baik ini menyaksikan kegembiraan sejagat di setiap tempat yang dilewatinya. Di arah mana sahaja terdapat perayaan yang menggembirakan, tempat untuk berzikir iaitu mengingati Allah yang melimpah ruah dengan naungan kegembiraan yang bersangatan. Bagi dirinya, setiap orang umpama kawan dan sahabat yang baik. Di seluruh negara, dia melihat perayaan-perayaan dan pelepasan am daripada tugas, diiringi dengan naungan kesyukuran dan puji-pujian. Dia juga mendengar suara gendang dan pancaragam menyambut kedatangan tentera yang direkrut dengan naungan takbir Allahu Akbar dan tahlil Alhamdulillah dengan penuh kegembiraan dan semangat. Berbeza pula dengan lelaki pertama tadi yang berada dalam keadaan meruntun jiwa dengan penderitaan dirinya dan semua orang yang dilihatnya seolah-olah dalam keadaan menyedihkan. Manakala lelaki kedua yang beruntung ini bergembira dan berasa senang bersama-sama semua penduduk negeri itu. Lebih-lebih lagi beliau dapat melakukan perdagangan yang menguntungkan. Dengan itu dia menyatakan kesyukuran terhadap Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian dalam perjalanan pulang dia bertemu dengan lelaki pertama tadi dan memahami keadaannya lalu berkata kepadanya, "Kamu sudah menjadi gila. Keburukan yang ada dalam dirimu telah terjemah keluar pada zahir kamu dan menyebabkan kamu membayangkan ketawa itu sebagai tangisan dan pelepasan daripada tugasan sebagai perebutan jawatan dan perampasan. Kembalilah kepada kewarasan kamu dan bersihkanlah hati kamu agar hijab musibah itu tersingkap dari mata kamu supaya kamu boleh nampak hakikatnya yang jelas yang nyata. Sesungguhnya kerajaan seperti ini rajanya yang sangat adil, penuh dengan belas kasihan, menyayangi rakyat, berkuasa, berdisiplin dan lemah lembut. Tambahan lagi, negara ini telah menunjukkan kemajuan dan pencapaian yang jelas dengan bukti-bukti yang banyak, tidak seperti apa yang kamu bayangkan sama sekali." Baik. Okey, baik. Sehingga sini ya. Sampai sini ya bacaan Takia ya. Alright, okey. Okey, baik.
Okey, baik. Terima kasih Cik Takia. Ustaz, silakan Ustaz. Saksi ya. Okey, ya untuk sampai saya buka di kawasan sini kalimah kedua. Dekat. Okey. Lepas tu isi dia nipis. Ustaz Ya. Ustaz mute Ustaz. Boleh dengar? Okey, sekarang dah Hello? dengar Ustaz. Okey dah. Okey. Mm-mm. Kalimah yang kedua berkenaan dengan ayat allazina yu'minuna bil ghaib, iaitu orang-orang yang beriman dengan perkara-perkara yang gaib. Secara konsepnya lah daripada kalimah kedua ini, Syekh Badi'uz Zaman Sa'id An-Nursi ingin memahamkan kepada kita tentang kebahagiaan dan kenikmatan dan kelazatan serta kerehatan yang terdapat dalam keimanan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Apabila kita beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala, ia adalah satu kebaikan yang tidak tergambar, kebaikan yang amat besar, yang amat agung, bukan sebaliknya, bukan satu bebanan, bukan satu perkara yang memberatkan kita, yang menyusahkan kita dan sebagainya, tetapi dia adalah satu kebahagiaan, satu kerehatan, satu kesenangan yang akan membebaskan kita daripada bebanan-bebanan. Contoh, dia bawa contoh sebagaimana biasalah. Cerita tentang dua orang yang keluar berjalan untuk tujuan rekreasi ataupun perniagaan dan perniagaan. Dan setiap seorang tu mempunyai karakternya yang tersendirilah, mempunyai sikap ataupun pandangannya yang tersendiri yang memberikan kesan secara langsung kepada kehidupannya. Seorang yang pertama dia kata mempunyai sifat yang mementingkan diri sendiri dan pesimis. Sementara seorang lagi, seorang yang baik, seorang yang soleh, mengambil jalan pada arah yang lain. Maksudnya kedua orang ni keluar untuk menuju kepada satu tempat, tapi masing-masing mempunyai pandangan dan juga konsep kehidupan yang tersendiri. Satu orang yang tadi kita kata pesimis dan satu orang lagi yang baik, yang kita kata lawan kepada pesimis ni optimis lah, yang melihat sesuatu kebaikan yang ada pada sesuatu. Sementara yang seorang yang pertama tadi melihat keburukan, melihat sesuatu yang berlaku tu, dia lebih mendahulukan kita kata apa, sangkaan buruk lah, sangkaan buruk, su'zon, bukan husnuzon, yang mentafsirkan segala fenomena alam ataupun dunia yang dilihat ini dengan sesuatu yang negatif. Itu yang pertama. Jadi menyebabkan dia pun hidup dalam keadaan yang kesempitan, dalam keadaan kesulitan, dalam keadaan mungkin menderita dan sebagainya. Tetapi orang yang pertama, orang yang seorang lagi yang mempunyai pandangan yang baik, yang optimis, yang sentiasa melihat kebaikan yang terdapat di sesuatu peristiwa yang berlaku, dia sentiasa mentafsirkannya sebagai kebaikan. Itu pun mungkin kita boleh kembali kepada hadis Rasulullah SAW. Kita sepatutnya hendaklah sentiasa mempunyai sangkaan yang baik terhadap Allah Subhanahu Wa Taala. Ana inda dhanni 'abdi bi. Jadi maksudnya kita hendaklah sentiasa mempunyai sangkaan yang baik terhadap Allah Subhanahu Wa Taala. Begitu juga sesama manusia, kita juga sepatutnya mempunyai sangkaan yang baik kepada sesama manusia. Mungkin kita melihat sesuatu yang buruk, sesuatu yang tidak baik berlaku ataupun dilakukan oleh saudara-saudara kita, tetapi sepatutnya sebagai seorang sahabat, sebagai seorang saudara, kita hendaklah terlebih dahulu menyangka baiklah terhadap sahabat dan saudara kita itu, sehinggalah kita bertanya betul-betul lah kepada dia apa maksud dia melakukan sesuatu perkara itu. Mungkin kalau betul tidak baik apa yang dilakukannya, maka menjadi tanggungjawab kepada kita lah untuk menasihatinya. Itu dalam kehidupan kita sebagai ahli masyarakat lah. Okey, jadi apabila ada dua orang ni
yang tidak baik tadi begitu keadaannya, sementara yang baik ini pula dia sentiasa melihat apa yang berlaku di atas muka bumi ini, di atas dunia ini dengan pandangan kebaikan. Apa sajalah, contohnya mungkin kematian lah, kita ambil satu contohlah kematian. Kematian itu berlaku. Jadi kematian ini sebenarnya memanglah kita dari segi teori dan konsep mungkin kita boleh katalah tak ada apa, kematian ini hanyalah merupakan perpindahan daripada satu alam kepada alam yang lain. Dan itulah yang sepatutnya lah kita faham. Tapi mungkin dari segi realitinya apabila kita berpisah dengan orang-orang yang kita kasihi dan orang-orang yang kita sayangi, terutama zaman sekarang ni lah, COVID-19 ni, hari-hari kita mendengar berita kematian sahabat baik kita ataupun ahli keluarga kita yang hampir dengan kita menghadapi kematian, menghadapi perpisahan. Ianya amat menyedihkan kita, tetapi perlu kita ingat bahawa dia bukan satu perkara yang buruk yang berlaku, yang dilakukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala terhadap diri kita, tetapi ada maksud-maksud di sebalik daripada itu. Sebab tu dikata di sini kan, apa nama ni, kat mana tadi? Di part mana Ustaz? Di sini ataupun di bawah? Pelepasan, apa nama ni, pelepasan daripada tugasan sebagai perlucutan jawatan dan perampasan dan sebagainya lah. Itu yang ini Ustaz, ya, di seluruh negara dia melihat perayaan dan pelepasan am daripada tugas diiringi dengan laungan kesyukuran dan puji-pujian. Ya. Jadi maksudnya apabila manusia yang baru lahir kita sambut kan dengan penuh kegembiraan, dengan penuh meriah dan sebagainya, kesyukuran dan puji-pujian. Maka semua itu dianggap sebagai kedatangan mereka untuk melaksanakan perintah Allah, menjadi khalifah Allah di atas muka bumi ini. Dan begitu juga sebaliknya apabila berlaku kematian, maka itu juga adalah satu kebaikan sebenarnya. Sebab mereka bukan mati, bukan mereka ini maksudnya pergi kepada ketiadaan. Mereka masih lagi ada, masih lagi wujud, tapi wujud dan ada itu dalam bentuk dan suasana serta keadaan yang berlainan lah daripada wujudnya kita di atas muka bumi ini. Wallahu alam setakat ini dulu. Alright, okay, baik. Kita sambung yang terakhir dulu sebelum kita bukakan soal jawab ataupun diskusi bersama dengan para peserta kita. Buat masa ini jika ada apa-apa soalan yang mungkin timbul dalam fikiran tuan-tuan dan puan-puan yang mendengar pada hari ini, boleh type di ruangan chat ataupun boleh catatkan dulu notanya. InsyaAllah kalau tuan dan puan tuliskan di ruangan chat, saya akan bacakan dan insyaAllah kita akan dapatkan pandangan dan juga kita akan berdiskusi lah di antara kita, sebab kita sebenarnya mengulas ataupun membuat ulasan berkenaan tentang kitab Risalah An-Nur ini adalah lebih untuk menjadi tazkiyatun nafsi, ya, untuk kita berkongsi dan juga saling bertukar pandangan, bertukar ilmu untuk membuatkan kita ni lebih faham tentang konsep tauhid itu sendiri dengan lebih mendalam lagi. Alright, okay. Jadi saya sambungkan yang terakhir di teks yang terakhir sekali yang akan disambung oleh Cik Rosita. Okay, silakan Cik Rosita. Kita mulakan di halaman 23 ni ya, Cik Rosita ya? Ya, betul-betul. Bismillahirrahmanirrahim. Boleh dengar suara saya? Tak dengar suara, Rosita. Okay. Tes, boleh dengar suara saya? Rosita juga tak dengar, kami juga belum dengar suara Rosita lagi. Ya. Belum dengar lagi. Boleh dengar ke? Saya dah unmute dah. Tak dengar juga, Rosita. Tak dengar ke? Dengar. Sekejap. Saya boleh dengar? Saya boleh dengar. Saya pun dengar. Dengar juga. Okey, kalau macam tu kita minta tolong Zahara ke? Zahra mungkin boleh sambung bantu kan Zahra untuk baca kan bagi pihak Rosita.
Yang Saya yang dengar lain boleh dengar doktor. ke? Dengar. Yang lain dengar doktor. Tak dengar lah, tak dengar Rosita, minta maaf Rosita. Kita sambung dengan ni ya Zahra. Okey Zahra, sila Zahra tolong Boleh, bantu boleh. Rosita. Kesian Rosita, dia nak cakap tu tak dengar. Okey Zahra, Tapi yang lain silakan dengar, Zahra. eh? Sila. Apa boleh. Oh, saya tak dengar. Kalau Fauzan Puan Fauzan kata dengar, cuba Rosita cakap sekali lagi. Hello, boleh dengar? Alright, okey sekarang baru dengar. Dengar. Aduh, dah Okey, praktis dah doktor. membaca teks kan pada peringkat awal, tiba-tiba dah tak boleh pula kena pas orang lain. Mesti kecewa. Okey, silakan Rosita. Okey, boleh Okey, boleh silakan. Okey. Bismillahirrahmanirrahim, saya sambung Okey. Lelaki yang tidak bernasib baik itu kemudiannya kembali kepada kewarasannya dan bertaubat. Dia berkata, "Ya, saya telah menjadi tidak waras melalui minuman keras. Semoga Allah merahmati kamu. Kamu telah menyelamatkan saya dari situasi seperti neraka kecelakaan. Wahai jiwaku, ketahuilah bahawa lelaki pertama ialah orang kafir atau orang fasik yang lalai. Pada pandangannya, dunia ini adalah rumah perkabungan yang menyeluruh. Semua makhluk yang hidup adalah seperti anak-anak yatim yang menangis akibat ditimpa oleh pukulan kematian dan tamparan perpisahan. Juga manusia dan haiwan terbiar bersendirian tanpa penjaga dan pemilik, dirobekkan oleh cengkaman ajal yang telah ditetapkan." Rosita, sekejap Rosita, ada suara yang dengung dekat belakang Rosita agak sedikit ni. Mungkin Rosita ada buka dua device. Mungkin boleh tutup satu tempat dekat laptop kot. Okey. Alright. Benda-benda besar yang wujud seperti gunung dan lautan adalah tidak bernyawa seumpama mayat-mayat yang sangat dahsyat. Bayangan-bayangan yang Masih sangat lagi dahsyat. Rosita. Okey ke? Sekejap ya. Dah saya dah tutup dah. Siapa sampai komputer ni, Bo? Okey, bayangan-bayangan yang sangat dahsyat, menyedihkan, menghancurkan dan menyakitkan yang lahir daripada kekufuran dan kesesatan lelaki itu menjerumuskannya ke dalam azab maknawi yang pedih. Manakala lelaki yang seorang lagi, dia ialah seorang mukmin. Dia mengenal dan mengakui kewujudan Allah Subhanahu Wa Taala. Pada pandangannya, dunia ini adalah sebuah tempat untuk berzikir di mana Tuhan Yang Maha Pemurah sentiasa disebut. Ia juga adalah tempat pengajaran dan latihan bagi manusia dan binatang serta medan ujian bagi manusia dan jin. Semua kematian haiwan dan manusia adalah pelepasan tugas, iaitu mereka yang telah menyelesaikan tugasannya berlepas dari dunia yang fana ini dengan kegembiraan maknawi untuk pergi ke alam yang tanpa masalah, supaya tempat mereka itu dikosongkan untuk memberi ruang kepada mereka yang baru datang bertugas. Kelahiran haiwan dan manusia menandakan pengerahan mereka ke dalam ketenteraan dengan diberikan senjata latihan untuk memulakan tugas dan kewajipannya. Setiap makhluk yang hidup ialah seorang tentera yang gembira, pegawai yang jujur dan berpuas hati dengan tugasannya. Dan semua suara yang kedengaran adalah sama ada zikir atau tasbih pada permulaan tugas dan juga kata-kata syukur dan kegembiraan pada penamatnya, ataupun ia adalah irama-irama yang didendangkan dalam kegembiraan mereka semasa bertugas. Pada pandangan mukmin ini, semua makhluk ialah hamba-hamba Tuhan Yang Maha Pemurah lagi Maha Pengasih yang mesra. Petugas-petugas yang baik hati dan seumpama kitab-kitab yang menyenangkan. Banyak lagi perkara yang lebih halus, mulia dan lazat serta hakikat yang manis seperti ini muncul dan zahir dari keimanannya itu. Sebenarnya keimanan kepada Allah mengandungi satu biji benih maknawi dari pokok tuba di syurga, sementara kekufuran menyembunyikan satu biji benih maknawi pokok zakum neraka. Hal ini bermakna keselamatan dan kesejahteraan hanya berada dalam Islam dan keimanan. Oleh itu, kita mesti sentiasa mengucapkan Alhamdulillahi ala dinil islami wa kamalil iman, yang bermaksud segala puji bagi Allah atas agama Islam dan kesempurnaan iman.
Okey. Habis dah? Habis Belum dah. lagi? Sudah habis dah. Dah habis dah. Alright, okey. Ha. Terima kasih Rozita dengan cabaran yang di bahagian teks yang terakhir ni banyak betul dugaannya kan. Alright, okey. Ustaz silakan Ustaz. Okey, terima kasih. Muka surat 23 kan? 23 betul Ustaz. Ya. Okey. Seterusnya Syekh Badi'uz Zaman Sa'id Nursi menerangkanlah lelaki yang kita kata pesimis tadi, yang memandang apa yang berlaku di atas di dalam kehidupannya sebagai sesuatu yang tidak baik, sesuatu yang mendatangkan penderitaan, kesempitan dan sebagainya. Tetapi akhirnya dia kata kemudian yang kembali kepada kewarasannya dan bertaubat. Dan dia berkata, saya telah menjadi tidak waras melalui minuman keras. Jadi dia tidak menjadi waras tu kerana dia telah melakukan ataupun mengambil minuman keras yang pada pandangan saya lah di sini sebagai lambang kepada maksiat dan juga kesalahan-kesalahan yang dia lakukan lah. Kerana pegangannya kerana konsep kehidupan yang silap yang dipegangnya itu menjadikan dia melihat dunia ini penuh dengan penderitaan, penuh dengan kesulitan dan sebagainya, dan sebagai cara untuk melepaskan diri daripada keadaan-keadaan tersebut, dia minum arak, dia mengambil minuman keras dengan harapan dengan mengambil minuman keras itu boleh melupakannya lah daripada kesulitan dan penderitaan yang dialaminya itu. Okey, jadi seterusnya Syekh Badi'uz Zaman menjelaskanlah apa maksud perbandingan ataupun tamsil yang disebutkan oleh beliau di dalam kalimah yang kedua ini. Jadi orang yang lelaki pertama yang pesimis itu ialah seorang kafir atau fasik yang lalai, yang mana yang memandang dunia ini sebagaimana yang kita sebutkan tadilah sebagai tempat yang dipenuhi dengan kezaliman, dengan penderitaan, dengan kesedihan dan sebagainya. Sementara lelaki yang kedua itu adalah seorang yang mukmin, yang mengenal dan mengakui kewujudan Allah Subhanahu Wa Taala, yang walaupun Allah Subhanahu Wa Taala itu tidak nampak oleh panca indera kita, tetapi dia tetap beriman kepada kewujudan Allah Subhanahu Wa Taala yang dianggap sebagai yang amat berkuasa, sehingga walaupun dia tidak nampak, tetapi dia tetap percaya dengan kewujudan Allah Subhanahu Wa Taala dan beriman dengan segala apa yang diberitahukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itu dalam ayat itu allazina yu'minuna bil ghaib, orang yang beriman dengan perkara-perkara ghaib. Dan pada pandangan lelaki yang pertama ini, sebagaimana yang dinyatakanlah, dunia ini adalah sebagai tempat untuk berzikir, tempat pengajaran dan latihan, tempat ataupun medan ujian. Dan bahkan apabila berlaku kematian, sama ada kematian haiwan dan manusia, ia adalah pelepasan tugas daripada melakukan ataupun melaksanakan tugas-tugas yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala di atas dunia ini dan menuju ke alam, kita panggil alam akhirat lah, yang tidak lagi mempunyai apa masalah, apa-apa penderitaan dan sebagainya. Dan seterusnya semua makhluk yang dijadikan oleh Allah di atas muka bumi ini adalah pegawai-pegawai, adalah petugas-petugas ataupun tentera yang diberikan tugasan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk melaksanakan tugas-tugas tertentu di atas muka bumi ini. Jadi semua makhluk ini pada pandangan seseorang mukmin adalah hamba-hamba Tuhan yang Maha Pemurah lagi Maha Pengasih, ataupun kita panggil sebagai khalifah lah di atas muka bumi ini. Okey, kemudian keimanan, dia Syekh Badi'uz Zaman akhirnya mengatakan keimanan kepada Allah mengandungi satu biji benih maknawi dari pokok tuba di dalam syurga. Ini mungkin sepaham saya mungkin diambil daripada ayat sesungguhnya Allah membuat perbandingan satu perkataan yang baik itu ialah kasyajaratin thayyibatin,
asluha thabitun wa far'uha fis sama'. Itu gambaran kalimah yang baik, iaitu kalimah keimanan kepada Allah Subhanahu Wa Taala itu adalah seumpama satu pokok yang baik yang berpunca daripada syurga, di mana akarnya mencengkam ke dalam tanah dan dahan-dahannya memancar ataupun memanjang ke atas di langit. Sementara kekufuran pula adalah menyembunyikan satu benih maknawi pokok zakum, sebagaimana dalam tradisi keilmuan kita, pokok zakum kita kata kita kata yang orang lelaki ada buah zakum tu, kerana Nabi Adam makan buah zakum di dalam syurga. Jadi dia menggambarkan satu keburukan yang mana apabila kehidupan didasarkan kepada keburukan tersebut, ia akan memberikan kesan kepada kehidupan itu sendiri. Oleh itu kita hendaklah sentiasa mengucapkan alhamdulillah ala dinil Islam wa kamalil iman, segala pujian bagi Allah atas agama Islam dan kesempurnaan iman ini sentiasa, kerana kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan memujinya kerana Allah memberikan kepada kita keimanan, memberikan hidayah kepada kita untuk beriman walaupun perkara-perkara yang dinyatakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala itu tidak dapat dilihat oleh kita. Allazina yu'minuna bil ghaib. Wallahu a'lam. Terima kasih. Alright, alhamdulillah. Terima kasih banyak-banyak Ustaz di atas penerangan yang disampaikan oleh Ustaz yang memperdalamkan lagi kefahaman kami semua. Saya juga mungkin nak tambah sikit ya Ustaz, agaknya mungkin dari satu sudut yang saya faham saya. Kalau dalam hidup kita ni kita selalu pandang sesuatu perkara, tak kisahlah sama ada yang didefinisikan oleh Syed Nursi tadi bahawa ada hamba yang dikategorikan dua. Satu adalah hamba yang pesimis, yang kedua adalah hamba yang optimistik. Yang mana yang hamba yang pesimis ni tadi, kadang-kadang kita sendiri pun sebagai orang Islam ataupun Muslim sendiri, kita ada turun naik dalam iman kita. Jadi ada ketika kita selalu pandang satu-satu perkara tu dengan pandangan yang negatif. Bila kita ditimpa masalah, kita ditimpa musibah, kita menganggap ada benda yang tak kena ataupun tak betul, dan kadang-kadang kita cenderung untuk menyalahkan Allah di atas takdir yang Allah dah tetapkan pada kita. Sebenarnya bila kita pandang dia daripada sudut yang optimistik, sebenarnya banyak perkara hikmah yang Allah sebenarnya ciptakan, walaupun kita nampak pada peringkat awalnya takdir yang Allah berikan pada kita itu menyukarkan kita ataupun membuatkan kita rasa sedih dan buatkan kita rasa pilu, rasa kita kadang-kadang kita tak mampu nak terima keadaan tersebut, keadaan duka cita dan musibah yang Allah beri pada kita. Tetapi kebiasaannya boleh dikatakan hampir keseluruhannya pasti kalau kita tunggu dan kita lihat dan kita yakin bahawa akan ada datangnya hikmah setelah itu, memang Allah akan kurniakan hikmah. Dan sebenarnya daripada sudut pengalaman saya sendiri pun memang banyak perkara yang saya lalui jugalah secara peribadi dalam hidup saya berkenaan tentang menjadi hamba yang ada ketika dan waktu saatnya saya pernah berada dalam saat yang pesimis, dan kemudian bila Allah saya melalui fasa untuk peningkatan ataupun pertambahan ataupun menambah baik amalan-amalan ke arah yang lebih baik, maka Allah tunjukkan jalan dan membuatkan diri saya ataupun fikiran saya dan akal saya untuk menjadi orang yang optimistik dalam menghadapi apa jua takdir yang Allah tetapkan buat saya dalam urusan hidup saya lah. Kadang-kadang bila kita pandang satu-satu perkara tu turut Ustaz kan, betul sebagaimana yang Ustaz Badruzaman Syed Nursi gambarkan dalam Risalah An-Nur ini, apabila seseorang itu berada dalam keadaan pesimis, setiap tempat yang dia pergi walaupun cantik bagaimanapun, indah macam syurga pun tempat tu, ataupun dia pergi itu contohnya ke luar negara atau dia pergi tempat tu, kalau saya fikirkan mungkin dalam banyak negara yang mungkin saya pernah pergi, saya rasa Holland ni adalah negara yang cantik, Netherlands ni. Holland ni setiap lokasi dia tu sepanjang-panjang dia tu dipenuhi dengan air sungai ataupun air air sungai lah saya kata, terusan dia tu cantik, sekeliling dia semua hijau, redup mata memandang lah.
dan saya anggap bahawa Holland tu cantik. Tapi kalau kita pergi tu dalam keadaan hati kita sedih, kita datang bawa dengan masalah yang banyak, kita pergi kat tempat yang paling cantik atas dunia pun, tetap kita akan nampak suasana tu pun sangat pilu dan sangat gelap dan menyedihkan buat kita. Tapi kalau kita berjaya untuk mengawal iman kita dan juga kita cenderungkan atas hikmah yang Allah dah tetapkan pada kita, maka dia jadilah sebagaimana yang disebut oleh Mirza Zaman Sanusi bahawa kita akan pandang sesuatu itu, kita dah duduk dekat tempat yang gelap ataupun duduk dalam hutan tak ada cahaya sekalipun, kita akan tetap memandang suatu tempat ataupun lokasi itu penuh dengan kenyamanan dan juga ketenteraman yang Allah hadirkan, kerana keindahan itu datang dengan rasa syukur, datang dengan fikir dan juga datang dengan ucapan Alhamdulillah tu tadi. Begitu kan Ustaz? Ini sedikit yang saya faham lah Ustaz ya. Betul. Terima kasih. Ya, dia maknanya Allah rangkumkan kita bahawa dalam hidup kita tu hendaklah kita berpegang dengan kalimah bismillah. Bismillah yang ada atas nama Engkau ya Allah aku berhijrah, atas nama Engkau ya Allah aku bertindak, atas nama Engkau ya Allah aku melakukan sesuatu amalan ini. Jadi atas nama Allah itulah Allah memberikan rasa kenyamanan, Allah memberikan rasa ketenteraman, Allah memberikan kemudahan dan juga Allah memberikan keindahan pada mata kita yang memandang pada setiap apa yang ada dalam sekeliling kita. So kat situlah akan timbulnya rasa indah dan rasa untuk kita mensyukurilah apa yang Allah beri pada kita walaupun yang Allah telah takdirkan itu datang dalam bentuk musibah. So itu adalah ulasan sedikit daripada saya. Kalau mungkin kita boleh dapatkan juga ulasan tambahan daripada Prof Adam dan juga mungkin daripada Tuan Khairul Anwar sendiri. Silakan Prof, mungkin Prof boleh berikan apa-apa tambahan Prof. Saya ingat sudah jelas dua-dua pakar dah sudah cakap cukup. Tidak cukup pakar lagi Prof, baru menjadi pelajar lagi. Saya hanya tolong berbicara sahaja, membukakan majlis dan menutupkan majlis ya Prof. Kita belajar sama-sama insyaAllah. Inilah cara biasanya Badi'u Zaman dalam Risalah Nur bandingkan satu orang yang dapat keimanan dan satu situasi yang tanpa keimanan, macam mana kehidupan kita. Yang kalau tak ada keimanan, kita selalu takut, kita selalu cari yang mana kita boleh selamatkan kita dengan tanpa fikiran. Padahal fikir atau tak fikir kita akan mati. Kita kena selesaikan yang masalah ini. Tapi kalau kata ada iman, orang nak jadi biasanya mabuk. Tak nak fikir itu. Because dia tak nak jumpa dengan kematian atau tak nak fikir kematian kawan dia, ayah dia, ibu dia, yang lain-lain. Dia anggap yang kematian itu satu kehancuran dan tak jumpa lagi nanti. Walaupun dengan orang Islam, orang beriman, dia anggap kematian itu satu perjumpaan dengan agung pencipta Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah biasanya cara dengan Quran. Okey, saya ingat cukuplah macam ni. Alright, okey, baik. Terima kasih Prof di atas ulasan tambahan. Okey, saya bukakan sekarang ruang untuk tuan-puan dan juga para peserta kita yang sedang menonton dan juga mendengar bersama dengan kita pada hari ini. Kalau ada apa-apa soalan, boleh unmute-kan mikrofon dan juga boleh ajukan soalan pada kedua-dua panel kita, Prof Adam dan juga Ustaz Anwar Fakri. Ataupun jika ada apa-apa ulasan tambahan yang mungkin kita boleh sama-sama dengarkan daripada para peserta kita yang hadir pada hari ini juga dalam masa yang sama. Jadi kita pakar-pakar dapat manfaat. Ya, Prof? Mungkin kita boleh tanya Tuan Khairul. Tuan Khairul, Tuan, silakan Tuan. Dan sementara tu saya nak maklumkan juga pada peserta, kami telah masukkan di dalam ruangan chat untuk para peserta isikan maklumat dengan betul dan juga attendance ini, dan setelah tuan-tuan dan puan-puan isikan maklumat ini secara automatically tuan-puan akan menerima sijil insya-Allah untuk penyertaan pada program kita pada hari ini. Okey, jangan lupa isi attendance-nya ya. Dan isi Google Form ni lah. Alright, silakan Tuan Khairul untuk ulasan tambahan daripada Tuan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Tuan. Sebenarnya saya pun tidak mampu mengulas sebagai Ustaz dan Prof Adam
saya pun turut mempelajari dari apa yang disampaikan. Tetapi cuma apa yang saya rasa kita patut berkongsi, terutama sekali dalam kalimah pertama, kita ada satu keunikan yang saya mula baca risalah ni pada tahun 1979. Saya dah tertarik Masya Allah. dengan gaya 1979 lagi tuan ya. Ya. Okey. Dengan gaya dan cara seorang ulama ya untuk mendidik ya. Dia mendidik dirinya dulu. Ya. Kalau kita tengok kalimah pertama, dia kata dia tujukan kalimah itu lebih kepada dirinya. Jadi inilah satu tulisan yang menjemput saya untuk terus membaca. Okey, saya pun tak nak cakap banyak kerana saya rasa jarang ada ulama yang sanggup mengkoreksi dirinya sebelum dia memulakan untuk audiens dan orang-orang yang lain. Jadi itu satu. Lagi satu, tulisannya ini lebih kepada metafor ataupun apa kita panggil tamsil. Jadi tamsil yang diutarakan oleh baru zaman ini, bila saya mula-mula baca sangat mencuit hati, sangat orang kata sangat simple tetapi memberi pencerahan yang jelas bahawa dunia ni seumpama, contohnya lah yang diberikan dalam kalimah pertama tu, seumpama padang pasir yang tiada sempadan, tiada penghujung. Jadi analogi yang digunakan oleh Ustaz, padang pasir itulah dunia ini bagi kita. Dia adalah dunia bagi kita. So di dalam dunia ini kita punya kelemahan, keberhajatan, segala masalah ini sebenarnya seperti padang pasir, tak ada penghujung. Jadi begitulah hebatnya dunia ini, begitulah luasnya medan yang kita kena lalui dunia ini. So tidak ada suatu apapun yang boleh menyelamatkan kita selagi kita tidak bernaung dengan kalimah bismillah. So saya tengok analogi dia tu sangat cantik, sebab itulah saya terpanggil sampai sekarang untuk meneruskan usaha penterjemahan dan perkongsian bersama-sama dengan tuan-puan. So dalam kalimah kedua pula, saya pun walaupun saya tak faham seluruh keseluruhannya, tapi saya tengok inilah cara Ustaz baru zaman meminta kita memberikan outlook ataupun pandangan hidup yang sangat baik terhadap dunia ini, ya, dengan beriman kepada Allah, percayakan dengan gaib. Outlook kita akan menengok setiap kejadian itu seperti benda yang indah, ya. Kalau kita tengok satu orkestra bermain kan, setiap muzik, setiap tone, setiap instrumen tu akan memberi input yang indah kepada orkestra itu, pada keseluruhan muzik yang kita dengar tu. Jadi begitu juga bagi orang yang beriman, setiap apa yang terjadi itu adalah pukulan-pukulan orkestra yang kita mungkin kurang perhatian, atau oleh kerana kelemahan iman kita kurang nampak bahawa itu adalah muzik-muzik yang indah. Okey, itu saja. Saya pun tak nak, saya ni pun masih belajar. Terima kasih. Alright, okey, baik. Terima kasih banyak Tuan Khairul di atas ulasan yang diberikan. Jika ada soalan daripada tuan-tuan dan puan-puan, silakan untuk bertanya dan boleh buka mic dan juga boleh sampaikan maklum balas ataupun ulasan tambahan ataupun soalan. Silakan.
Kita ada masa dalam 10 minit lagi sebelum kita tamat kita punya program kita pada petang ni. Dah terconteng dah ya dekat skrin kita. Seperti seperti sebelum ni Prof mesti ada cenderahati yang ditinggalkan. Ini siapa buat? Saya tak pasti Prof. Ada mungkin anak-anak ataupun mungkin yang ada iPad biasanya yang mungkin kadang-kadang jadi tak perasan tu terconteng skrinnya Prof. Right. Menggambarkan keperluan yang tidak terbatas. Betul tu Ustaz. Okey, ada soalan tambahan ataupun ada apa-apa soalan daripada pihak tuan-tuan dan puan-puan? Silalah tanya ataupun silalah berkomunikasi dengan kita punya panel kita, dialu-alukan. Kalau tak ada, okey, sekejap saya tengok di ruangan chat. Terima kasih Zahra, okey insyaAllah. Okey, saya mungkin boleh lihat di ruangan chat ini, saya ingin ulang sekali lagi dan maklumkan sekali lagi pada para peserta kita. Jangan lupa untuk isi attendance ya. Dalam attendance ini, apabila tuan-tuan dan perempuan isi attendance secara automatically, sijil akan sampai dan masuk, dan akan tuan-puan dan puan akan terima sijil tersebut. Cuma pastikan maklumat nama betul, jelas bersama dengan IC serta emailnya. Okey. Right, dan kemudiannya ada juga yang memaklumkan, Cik Zahra maklumkan bahawa saya biasa membeli karya Imam Badiuzzzaman Said Nursi di link ini, iaitu di Penerbitan Hairat Malaysia di dalam link koleksi baru ya. Jadi kepada sesiapa yang berminat bolehlah untuk mendapatkan karya-karya Badiuzzzaman Said Nursi ini, kerana kelas-kelas yang kita jalankan ini adalah kelas percuma dan kelas yang dijalankan sebagai perkongsian tazkiyatun nafsi di antara kita untuk dimanfaatkan Risalah An-Nur ini kepada semua segenap lapisan umat Islam di seluruh dunia, dan juga bukan Islam sekalipun kalau berminat untuk masuk juga kita alu-alukan, kerana perkongsian ini mudah-mudahannya dapat membantu membuatkan semua orang lebih faham tentang falsafah ketuhanan ataupun mengenal dekat lagi Allah daripada konsep dan perspektif, bukan hanya daripada Al-Quran, bukan hanya daripada hadis sebagai sumber utama kita, tetapi juga salah satu daripada ulasan tambahan yang diperkenalkan ataupun yang telah diulas oleh Badiuzzzaman Said Nursi ini telah diulas, kaji dan juga dikaji secara mendalam oleh pakar-pakar akademik daripada pelbagai bidang saintifik, bidang matematik, bidang geografi, bidang pengajian Islam dan sebagainya. Kebanyakan daripada boleh dikatakan hampir keseluruhannya bersetuju bahawa idea-idea yang disampaikan oleh Badiuzzzaman Said Nursi sememangnya selari dengan apa yang diulas dan disampaikan oleh Al-Quran dan hadis, tidak ada yang bercanggah. Jadi mudah-mudahan perkongsian ataupun ulasan yang disampaikan oleh beliau ini menjadi amal jariah buat diri dia sendiri dan juga menjadi amal jariah buat kita juga, untuk kita saling memanfaatkan dia sebagai dakwah yang kita sampaikan kepada semua orang insya-Allah. Dan juga saya juga mungkin dapat mengambil kesempatan ini untuk mewar-warkan lagi kepada para peserta kita, kepada ibu-ibu dan ayah yang sedang mendengar, sebab kebanyakan daripada peserta kita hari ini adalah datang daripada kalangan ibu dan ayah yang saya fikir datang daripada pelbagai jabatan dan agensi dan juga daripada sekolah dan sebagainya. Jadi saya ingin mewar-warkan lagi kalau boleh ibu dan ayah memaklumkan dan meminta anak-anak untuk join kelas ini pada minggu hadapan. Kerana apa? Kelas seperti ini adalah kelas yang amat baik untuk menjadi satu kelas pembersihan jiwa ataupun memberi kefahaman kepada anak-anak untuk mereka lebih faham lagi dan lebih dekat lagi pada Allah dengan salah satu daripada kelas yang kita anjurkan inilah. Yang kita ada banyak kelas pada zaman pandemik ni, pada musim pandemik ni, kelas pada waktu pagi, kelas bacaan Al-Quran bersama Ustaz Uwais Al-Qarni dan juga rakan-rakannya, kelas bacaan tajwid dan bacaan Al-Quran. Kemudian kedua Ustaz Dr. Basit ya, dan memperjelaskan dan menghuraikan tafsir Al-Quran. Memang pelbagai kelas merata-rata di dalam TV, di dalam Facebook, di dalam Instagram, dalam radio dan sebagainya. Jadi kami juga ingin mengambil peluang ini sebaik mungkin supaya dapat berkongsi dan juga dapat menambahkan juga pahala dan juga dapat berkongsi juga meluaskan lagi dakwah ni. Begitu kan Prof kan Ustaz? Semoga kita dapat meluaskan lagi dakwah yang disampaikan ataupun yang diturunkan ataupun ditulis dan dinukilkan oleh Badiuzzzaman Said Nursi agar kita semua dapat manfaat lah. Saya juga dapat manfaat, dapat belajar
dapat melapangkan masa hujung minggu begini, okay, untuk mendapat lagi ilmu daripada sini. Dan juga mungkin saya boleh baca sedikit ada ulasan daripada Syakir sekadar perkongsian berkaitan kehidupan selepas mati. Dalam cabaran era pandemik sekarang ini, ada yang diuji dengan cabaran besar sehingga terpilih kaedah terakhir iaitu bunuh diri atau terlupa itu bukan penghujung atau solusi, namun satu permulaan kepada kehidupan abadi yang lebih mencabar. Semoga kita semua diberi kekuatan berkat zikir, fikir dan juga syukur. Wallahu a'lam. Betul, saya juga setuju, amat bersetuju dengan pandangan Tuan Syakir berkenaan dengan hal ini. Tuan Syakir saya tak sure, mungkin Tuan Syak, saya tak tahu namanya dengan jelas, minta maaf Tuan kalau saya salah sebut. Tapi saya juga mewakili ahli-ahli panel juga amat bersetujulah dengan pandangan ini kerana kehidupan kita di atas dunia ni hanya perjalanan untuk pergi kepada destinasi yang abadi. Jadi perjalanan kita ni kalau kita pilih untuk pergi pada destinasi abadi dengan cara pilihan yang terakhir untuk bunuh diri itu, maka dia akan membawa pada penghujung solusi permulaan hidup yang lebih mencabarlah kerana di dalam alam ghaib yang sana lah yang akan menjadi kehidupan kita yang abadi. Jadi sebelum kita buat keputusan yang boleh memudaratkan next chapter dalam hidup kita, kerana kita ada banyak pit stop. Pit stop kita yang pertama ni, kita baru di dunia, baru pit stop yang pertama. Jadi kalau kita mengabaikan pit stop kita yang seterusnya, maka jauh lagi lah perjalanan kita yang lebih mencabar lagi pada pit stop yang seterusnya sehingga ditentukan untuk masuk ke syurga dan neraka nanti. Jadi ambillah ini sebagai salah satu daripada ingatan untuk kita ni sentiasa dalam hidup kita ni berkat fikir kita sebelum nak buat apa-apa tindakan, fikir dulu. Dan juga depan ni kita punya ujian dan musibah yang kita hadapi dalam hidup kita hari-hari dengan zikir kepada Allah, kerana zikir itulah yang menguatkan kita pada musibah. Sebab tu disebutkan dalam hadis dan juga disebut oleh para ulama, waktu ketika turunnya Dajjal nanti, antara perkara yang paling menjadi kekuatan ataupun membuatkan kita kenyang di saat laparnya kita, sukar dan beratnya ujian pada waktu itu adalah dengan kenyangnya zikir, melalui zikir yang kita ucapkan. Dan selebihnya adalah bersyukur atas apa yang Allah kurniakan kepada kita lah. Dan juga ya, ada beberapa juga daripada Puan Rozita, Puan Rozita Adawiyah. Terima kasih doktor dan semua, banyak ilmu saya dapat hari ini, insya-Allah. Jumpa pada perkongsian seterusnya. Kemudian Puan Tahnani, terima kasih atas penyampaian pada hari ini, insya-Allah akan sertai lagi pada minggu hadapan. Kemudian daripada Cik Zahara, Cuk Tasyakurullah Hujam dan semua, moga Allah meredai usaha dan perlibatan semua. Barakallahu fikum. Allah razi alsun. Kemudian daripada Siti Hasanah, terima kasih atas penyampaian dan perkongsian ilmu pada hari ini. Siti Fatimah, bismillahirrahmanirrahim, semoga ringan di bibir kita semua. Terima kasih atas anjuran sebegini. Semoga Allah rezekikan kita untuk sentiasa mengikuti kelas sebaik ini dan memberikan pemahaman yang sebenar yang dapat kita tafsirkan dalam kehidupan seharian kita. Alhamdulillah. Terima kasih banyak di atas respon yang positif dan sokongan yang baik daripada semua peserta kita. Saya anggapkan semua peserta memberi sokongan, tambah pula dengan maklum balas daripada ruangan chat yang saya bacakan sebentar tadi. So saya fikir tak ada, mungkin kita tamatkan dululah kita punya discussion kita pada petang ni ya Prof. Tuan Khairul, Ustaz Anwar, Ustaz ada apa-apa pesanan atau pesanan terakhir sebelum kita lanjutkan kita punya kelas pada minggu depan, Ustaz? Tak ada kot. Tak ada? Ada Ustaz ya? Okey Prof ada apa-apa yang Prof nak sampaikan? Tak ada. Tuan Khairul? Okey, sedikit saja. Minta maaflah kepada yang hadir, peserta-peserta yang hadir. Untuk sesi pertama ini terdapat beberapa kelemahan daripada kami sebab kami pun baru dapat license Zoom ni. Jadi kami pun tak berapa mahir sangat dan ada kelemahan-kelemahan. InsyaAllah kami akan perbaiki untuk sesi yang berikutnya. So insyaAllah kita jumpa minggu depan insyaAllah. Baik. Okey. Baik. Terima kasih banyak juga. Saya juga merakamkan juga juta terima kasih pada semua para peserta yang sudi hadir dan sebenarnya lebih mengembirakan kami ialah kerana kekal sehingga akhir rancangan macam tu. Jadi menunjukkan ada minat yang besar lah sehingga akhirnya sanggup tunggu dan juga berminat untuk mendengar penerangan daripada kami. Dan alhamdulillah gembira saya dengan perkongsian pada hari ini juga Ustaz. Saya juga adalah pelajar yang baru, sangat baru, bukan seperti Tuan Khairul pelajar tapi telah belajar daripada 1979. Tapi saya betul-betul baru dan betul-betul pelajar yang baru Prof. Jadi alhamdulillah saya gembira
gembira menjadi sebahagian daripada ahli keluarga pelajar untuk Risalah An-Nur. Mudah-mudahan membantu saya juga untuk memperbaiki amalan saya ke arah yang lebih baik. Alright, terima kasih semua. Kita jumpa lagi pada minggu hadapan. Kami akan saya ingin maklumkan kepada rakan-rakan semua yang hadir, peserta yang hadir pada hari ini, minggu hadapan sampailah kita habis program kita, kita akan tetap gunakan link yang sama. Jadi boleh simpan link tersebut dan kami mohon juga untuk bantuan para peserta semua untuk sebar luaskan lagi iklan tentang program ini, kerana program ini percuma, tidak ada bayaran langsung, malah kami lebih juga gembira untuk sentiasa memberikan sijil bagi sesiapa ataupun para tuan-tuan dan perempuan yang memerlukan sijil ini bagi keperluan KPI tahunan. Tetapi lebih daripada itu, yang lebih bermakna ialah ilmu lah yang insya-Allah kita kongsikan dan kita bertukar pandangan sepanjang tempoh kita belajar ini. Jadi saya mohon sangat-sangat untuk dikongsikan kepada saudara mara, anak-anak, agar anak-anak remaja kita tidak leka dengan mainan game yang mereka tengok hari-hari dalam bilik mereka, tetapi luangkan masa mereka untuk join kelas-kelas sebegini supaya mereka tidak jauh dalam proses untuk sentiasa menyucikan jiwa, memperdekatkan diri kepada Allah. Mudah-mudahannya kita istiqamah dalam apa yang kita usahakan ni. InsyaAllah saya tamatkan dulu kelas kita pada hari ini dengan tasbih, kifarah dan surah Wal-As. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih doktor. Terima kasih semua. Ya, terima kasih semua. Terima kasih semua. Assalamualaikum warahmatullahi Terima kasih wabarakatuh. semua. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Okay, terima kasih. Jazakallah. Sama-sama juga Puan. Terima kasih Puan. Jumpa lagi pada minggu hadapan. InsyaAllah. 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 Ya. Terima kasih doktor. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.